Hai guys, selamat sejahtera dan selamat kembali ke channel saya, Benfield Shelling. Kalau anda yang terbaru-baru ni jumpa channel ni, saya minta korang bagi saya 2 klik subscribe dan klik like. Bagi topik hari ni, saya nak menjawab satu soalan daripada salah seorang subscriber saya. Dia bernama Amilo Akasha. Kongsi proses buat payment rumah baru bank lepas ni. Bagi soalan ni saya ada sedikit tak berapa faham lah. Tetapi saya cuba jawab untuk lebih terperinci. Oleh itu saya akan jawab dari semasa kita nak pergi beli rumah sampai kita ambil kunci lah. Dalam proses payment tu ada apa payment yang tersimpan yang ramai pembeli tak tahu, terutamanya adalah first house buyer. So, jom kita mulakan video hari ini. Bagi proses pembelian rumah lah, terutamanya adalah rumah, kita nak beli rumah baru, saya pecahkan kepada 7 langkah. Bagi langkah pertama adalah kita perlu tahu, itu penting lah, kita perlu tahu kelayakan kita, kemampuan kita dan keperluan kita. Bagi tiga-tiga perkara ni adalah tiada apa-apa cas. Sebab adalah dibuat oleh kita sendiri, tak perlu melalui apa-apa third party. Bagi kelayakan bermaknanya pinjaman perumahan, pihak bank hanya, dengar dulu lah, pihak bank hanya memandang pendapatan, tolak komitmen yang mana perlu, lepas tu buat penggilaan DSR atau NDI untuk menentukan kelayakan pinjaman. Anda boleh buat semakan kelayakan dengan banker atau mana-mana ejen hartanah yang cukup bersepi untuk tahu anggaran kelayakan pinjaman perumahan sendiri sampai mana. Perkhidmatan ini biasa pun adalah percuma lah, tanpa cas. Kemampuan adalah seperti awak mampu bayar berapa deposit atau bayaran guaman. Ini boleh kata menentukan awak layak memilih subsale property atau under con new project. Secara logik, harga jualan subsale unit biasa akan lebih rendah berbanding under con new property. Ikut tempat dan jenis perumahan. Kelayakan dan kemampuan langkah pertama ini juga menentukan berapa luas saiz dan berapa banyak pilihan rumah yang anda mampu ataupun layak miliki. Sama ada rumah pilih awak atau awak yang pilih rumah. Anda faham apa yang saya nak sampaikan? So, kita stop kata rumah mahal lah, tak mampu milih apalah. Kita stop saja topik ini sebab masa dia akan berjalan. Masa tak menunggu kita. Kalau selagi kita tak buat apa-apa, kita tak akan dapat apa-apa. Bagi keperluan jenis rumah dan saiz ikut status individu setiap orang pun tak sama. Oleh itu, perlu buat pilihan ikut keperluan sendiri. Jangan tanya orang lain dan dengar orang lain cakap. Sebab kelayakan, kemampuan, keperluan hanya kita sendiri tahu dan faham sahaja. Dia ada sesiapa melainkan kita sendiri. Baik atau buruk, risiko pun pemberi yang tanggung. Awak ni suka sangat dengar orang lain cakap tu. Adakah mereka yang akan menanggung bersama awak kalau terjadi apa-apa yang tidak baik? Tidak kan? Ingat satu perkataan, siapa keluar duit, siapalah yang buat keputusan utama. Survey location, banding harga atau bayaran bulanan dan banding dengan offer. Bagi ni memang tiada cas lah, sebab pun kira survey kita sendiri juga, kerja yang kita sendiri buat. Lokasi adalah tiada gangguan distance habit dan kehidupan awak. Apa maksud? Mana hartanah yang awak pilih tu, awak nak beli tu, tempat dia tak akan mengganggu awak pada masa depan dengan masa pergi kerja, kita nak ambil barang keperluan dan lain-lain.
kehidupan lah. Saya tahu banyak pembeli yang beli kat tempat tu kat sebelah Seremban tu. Apa tu? Bandar Seri Sendang. Banyak orang KL yang kerja kat KL, dia beli kat sana dan mereka setiap hari pun ulang alik. Satu hari berratusan km. Itu ada satu gangguan lah untuk saya. Tapi saya rasa tak ada orang yang sudi kalau ada pilihan. Harga jualan dan bayaran bulanan adakah dalam kelayakan pinjaman awak? So, korang kena filter dengan betul-betul. Jangan main book hantam sahaja. Offer. Kalau awak pilih rumah under kon atau new project, biasalah ada macam-macam offer yang seperti fee loan digger lah, fee FMP lah, fee tooth duty lah, apa ni lah. Sama ada dia ada bagi rebate 5 atau 10 ataupun 20, sama ada 30% saya pun pernah jumpa rebate dia lah. Mana projek? Saya tak boleh beritahu kat sini. Tetapi bagi semua projek pun offer dia, rebate dia pun rebate kurang sama je lah. Yang penting adalah adakah itu tempat ataupun harga yang awak nak. Yang paling penting saya nak beritahu kepada pakar pembeli rumah, ingat perlu tanya pemaju atau ejen hartanah. Adakah projek ini sudah dapat APDL? Nah, kena tahu lah APDL. Dan adakah projek ini under HDA? Sangat penting ni. Misal kata, kalau belum dapat APDL, projek ni dia offer apa struktur bangunan, layout dia sebelum APDL, dia menghantar kepada awak dan awak sudah book sebelum APDL. Ada pernah jadi, tiba-tiba sudah dapat APDL, bangunan, struktur bangunan, fasiliti, sama ada layout, floor plan dia sudah tak sama. Sebab kalau korang sudah book after APTL, semua adalah fix. Layout semua, floor plan semua, facility yang ada adalah sudah fix. Pintu rumah, nombor apa, parking kat mana memang sudah fix. Selepas APTL lah. Kalau sebelum APTL tu, terpulang nasib lah. Dan kalau adalah HDA, misal kata pemaju dalam pertengahan pembinaan, tiba-tiba pemaju dia bankrupt. So, siapa yang bertanggungjawab? Masa ni lah power HDA akan berfungsi. Akan ada satu backup developer yang akan membangun sampai habis, sampai selah kunci. Sebab bagi under HDA, developer pertama dia akan letakkan seketul wang yang besar di dalam HDA account untuk backup apa-apa yang tak baik jadi masa akan datang. Kalau ada HDA, memang banyak perlindungan untuk pembeli lah. Bagi saya memang advice sangat, memang sangat-sangat recommend pembeli, terutamanya lah adalah kediaman, rumah yang duduk sendirilah, wajib ada HDA. Bagi HDA dia ada banyak manfaat lagi lah, tapi memang tak boleh habis cakap di sini. Dia memang sangat rumit bagi akta HDA. Ada juga tanya, subsil ada tak? Kalau unit subsil, ya harga mungkin rendah sedikit, tetapi offer yang tadi saya cakap tu tiada untuk subsil, termasuklah HOC. HOC offer tu yang boleh search kat Google lah. Package untuk mengejutkan jualan perumahan, terutama bagi pemaju yang dibuat oleh kerajaan. Offer-offer dan harga pun perlu perunding dengan house owner for subsil unit. Tambahlah langkah ketiga, ini ada cas. Keputusan buat booking ada cas lah. Tetapi kebanyakan syarat pun adalah refundable jika berlaku cancel due ikut syarat dalam booking form. Baik tahu, pastikan semua faham buat booking. Sebab ada juga projek bermaju ada charge at least 100-500 admin fee if any cancellation reason. Tapi saya diam-diam beritahu korang kalau projek under HDA, any booking fee must fully refundable. Jangan beritahu orang kalau korang negotiate with developer, mereka bayar balik, so korang boleh mengambil tindakan lah dengan kerajaan ataupun Kementerian Perumahan. Jangan mention saya cakapnya. Okey, sudah buat booking kan? So bagi langkah keempat pun tiada cas. Bersediaan loan dokumen. Jenis dokumen yang perlu disediakan ikut pekerjaan dan dana pendapatan jenis apa. Perlu beritahu detail kepada banker atau ejen.
status anda dan banker akan list apa dokumen yang perlu untuk buat loan perumahan anda. Dah siap semua dokumen, pass to banker untuk proceed dan hanya tunggu keputusan sama ada approve atau reject. Andai kata sudah approve, sampai dalam langkah kelima, ada charge. Sudah approve, bank akan draft LO, letter offer. Rate berapa percentage rate dia, kalau with MR atau MLTA rate berapa, without adalah berapa. Biasalah kalau kita count with MRTA dengan bank, biasa rate dia akan rendah sedikit. Tapi korang perlu tahu, for MRTA dia tak ada cash value, ML ada cash value. Perlu bandingkan lah, kalau tak nak ambil ML, so rate dia tinggi sampai mana. Dan kalau ML kita tak nak, kita ambil dengan takafu atau insurans hajat, kita top up dengan diri sendiri. Adakah lebih berbaloi? So ni korang baik negotiate with banker ataupun agent insurance. Selesai LO, kita akan bertumpul dengan lawyer. Sign LA, loan agreement, dan akan sign sales purchase agreement, SMP, SPA. Jangan salah faham. Orang tengok, SPA SPA. Bukan, Sales Purchase Agreement, SNP. Dalam sign LA atau SNP ni, dia ada stamp duty, ada stamping fee, ada disbursement fee. So, kalau for sub-sale unit, memang wajib bayar habis dengan poket sendiri. Tapi untuk new project, terpulanglah developer bagi apa package offer kepada anda. Sama ada, saya pernah jumpa juga free or stamping fee, MOT, loan legal apa ni semua tak perlu bayar. Developer absorb. Developer yang bayar kepada lawyer. Kalau nak tahu konsep jika harga rumah 500,000, pinjaman 90% adalah akan dikenakan berapa legal fee. Nah, boleh merujuk kat sini. Sini adalah berdasar 500,000 harga SMP, loan 90%. Sinilah berapa yang perlu dibayar oleh pembeli. Dan kalau awak first home buyer, dia akan rebate lagi 5,000. Yang ini adalah ditentu oleh kerajaan lah. Kerajaan yang bagi ni yang offer 5,000 tu. Kalau HOC, MOT dan loan stamp duty tak perlu bayar. Kerajaan offer kepada anda. Lagi jimat lah. Bagi sekarang ni masih campaign dalam HOC. Korang yang memang sudah sedia beli rumah, saya memang advise korang pergi cepat. Kalau pendapatan korang tak terjejas lah, tahulah COVID-19 banyak bidang dan pekerjaan pun terjejas. Kalau korang tak terjejas, go ahead. Selesai semua SMP. Langkah ke-6, ada charge progressive payment. Banyak ejen kata, encik book lah, belilah. Kan ni rumah ni akan siap 2-3 tahun ni. So dalam 2-3 tahun ni tak perlu bayar apa-apa. Bangang dia ni. Ketuk kepada dia. Bagi pinjaman bank, memang ada progressive payment. Korang jangan salah faham. Atas progressive payment, payment tidak akan tolak hutang pinjaman kita dengan bank. Ini adalah bunga. Kalau nak kita senang faham, bunga. Progressive is bunga. Pokok belum bayar lagi. Progressive payment hanya akan dikenakan projek rumah baru jika rumah masih dalam pembinaan. Bagaimana dan berapa akan dikenakan kepada pembeli. Misal kata selepas sign SMP akan ambil masa dalam 3 bulan, bank akan keluarkan duit kepada pemaju, yang mana unit yang kita sudah beli dengan pemaju lah. Terpulang pada masa tu kerja pembinaan dah sampai mana. Ini jadual dia. Bagaimana pemaju klaim dengan pihak bank. So, berapa pembeli dikenakan bayaran? Mari saya buat satu pengilan bagi anda senang faham. Kalau harga rumah dia 500,000, korang ambil 90% loan, bermaknanya pinjaman anda adalah 450. Betul? Misal kata kerja pembinaan perumahan anda sudah sampai ke 50%. So, bank lah akan disperse 50% berdasar 450. Dia akan disperse wang tu akan ke developer. Di sini kita kali dengan 50%, akan dapat 225. Kita kalikan interest rate kita berapa. Misal kata 3%, kita kalikan 3%. So 6,750 adalah tahunan, bunga tahunan. Kita bahagi dengan 12 bulan.
akan dapat jawapan 562 lebih. So inilah bulanan yang perlu bayar. Kalau kerja pembinaan sampai ke 50%. Kalau so naik lagi 60-65, top up lagi lah. Berapa lama dikenakan progressive payment? Ini terpulang apa jenis hartanah, landed atau high rise property. Biasa akan ikut jadual macam ni. Landed adalah 24 bulan. Kalau high rise minimum 36 bulan atau 48 bulan, dan maksimum pernah saya jumpa adalah 60 bulan, mengikut kesukaran dan ketinggian bangunan pembinaan. Kalau bermaju lambat selah kunci, sudah deadline pun belum siap kerja pembinaan, bermaju akan bayar penalti kepada pembeli. Tapi ingat, faedah ini hanya untuk projek under HTA. Kalau tak ada HTA, tak adalah. Maju lambat pun tak dapat apa-apa. Sampai langkah yang terakhir, langkah ketujuh, sampailah selah kunci. Ada cas. Cas ini masa peringkat selah kunci pun perlu buat bayaran seperti deposit TNP, deposit Jabatan Air, bayaran perkhidmatan kebersihan perbandaran dan berbagai cukai kepada agensi kerajaan yang perlu bayar. Amount bayaran ini ikut jenis properti, setiap pun berlainan. Sinilah info yang saya boleh bagi kepada anda. Apa bayaran yang tersimpan yang korang ni pakar membeli rumah tak tahu. Ini lagi belum termasuk bayaran renovation dan lain-lain. Okay guys, so bagi video hari ni kita tamat di sini. Kalau bagi video ni korang terdapat apa-apa manfaat ilmu kepada anda, saya amat-amat menghargai kalau korang boleh bagi saya 2 klik subscribe dan klik like. Kita jumpa video yang akan datang. Thank you, bye. So kau orang bagi ke peluang kaki, boleh menunjuk kat sini. Sini berdasar 500 harga SMP.